kasih kongsi, saya mohon nak berikan sedikit pandangan lah. Yang pertamanya, kalau kita boleh pergi kepada pemilihan kriteria analisis, kalau dilihat ada 6 kriteria yang dipilih lah. Dan antara salah satu kriteria dan sub-kriteria yang ditetapkan adalah dari segi keluasan. Saya nak tanya, mungkin nak tanya pandangan dan juga untuk perbincangan. Kalau dilihat kepada kriteria, sub-kriteria keluasan yang dinyatakan adalah dia punya sub-kriteria adalah sama ada lebih 5 hektar atau kurang 5 hektar. Pada pandangan saya, memandangkan kalau nature saiz luas di daerah Muar, memang secara totalnya nak dapat lebih 3 ekar tu memang sangat sukar, kecuali di kawasan luar bandar ataupun kawasan estate dan musim. Jadi bila kita meletakkan keluasan lebih 5 hektar sebagai kriteria dan dengan skor yang berat, jadi dia akan secara tak langsung hasil analisis tu nanti dia akan skewed. Dia akan memang dia penumpuan akan kepada kawasan luar bandar. Sebab tu kalau tengok kepada cadangan-cadangan tapak, cadangan 1 hingga cadangan 4 sahaja yang berada dalam kawasan hampir dengan kawasan kependudukan lah. Manakala selebihnya memang di kawasan luar bandar dan belum ada pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi penduduk, saya nak bertanya, kriteria yang diletakkan adalah sama ada lebih 50,000 atau kurang 50,000 penduduk. Adakah kriteria kependudukan ini berdasarkan unjuran ataupun kriteria semasa ataupun data daripada semasa? Sebab semasa kajian RT yang lepas telah diunjurkan populasi berdasarkan mukim dan kawasan tertentu lah. Jadi kalau mungkin boleh menjelaskanlah, kalau berdasarkan unjuran, maksudnya kita boleh anggarkan yang apa yang berlaku, cadangan-cadangan kriteria ni untuk masa hadapan, ataupun kalau ni kita melihat kepada senario semasa sahaja. Dan sebagai contoh, dan perkara ketiga, dari segi nak bertanya dari segi berdekatan kawasan tumpuan tu, yang perkara keempat, dan bila dilihat pada slide ILWIS resulting weight iaitu bagaimana pemberat bagi setiap kriteria itu ditentukan. So kalau lihat kepada rank ordering tu, yang pertama ketersediaan tanah lah, okey lah, obviously. Tetapi dari segi berdekatan kawasan tumpuan diletakkan antara yang kedua terendah lah, ketiga terendah dia punya weight pemberat dalam pemilihan ni. Sebab saya berpandangan dalam mencadangkan atau menjadikan sesuatu result kawasan lapang bagi tujuan pemilihan awam, sangat penting ia hendaklah berdekatan dengan kawasan pembangunan atau kawasan perumahan terutamanya. Jadi itu saja. Terima kasih. Silakan, saya rasa boleh diubah itu yang saya dengar tadi lah. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Walibi. Saya respon kalau boleh saya respon 3 soalan yang telah dibangkitkan ataupun brainstorm lah, saya panggil ni sesi brainstorming. Okey, berkenaan dengan keluasan kurang daripada 5 hektar ataupun lebih 5 hektar, yang ni memang kita akui memang ada benarnya lah pendapat Puan Rokia itu. Tetapi yang ini kita ambil daripada 5 hektar itu adalah keperluan untuk minimum requirement tapak taman pembadaran tu lah. So kalau kita tengok result yang merah kuning tu pun, dia agak balance lah. Dia pilih kurang dengan lebih 5 hektar. So saya rasa tak ada dari segi biasness untuk pemilihan berkenaan dengan tu. Cuma penetapan itu adalah daripada garis panduan tu lah, 5 hektar taman pembadaran tu. Sebab tu kita ambil that figure. Walau bagaimanapun kita masih boleh merungkai lagi. Mungkin ada tambahan kriteria sebagaimana yang Puan Rokia maklumkan tadilah. Mungkin ada satu lagi kriteria berkenaan dengan keluasan juga. Tetapi some sort of, nanti mungkin kita akan bawa perkara ini dalam FGD nantilah. Okey. Saya nak sentuh balik yang poin tadi. Sebab kalau kita lihat pada carta tapak cadangan, saya lihat ada juga yang bukannya keluasan dia 5 hektar satu lot, ada yang melibatkan cantuman beberapa lot yang contribute pada 5 hektar. Jadi cadangan saya, sebab bila diletakkan 5 hektar secara spesifik, dia akan
tapis macam kalau kita tengok slide yang merah kuning ni, memang warna merah tu memang kawasan estate dan juga suburb, memang tak terkena pada kawasan ni. Kebimbangan saya adalah bila dan juga penentuan pemberat tu nanti dia akan efek kepada analisisnya lah. Itu pandangan saya, tapi mungkin macam yang Cik Saifuddin jelaskan, mungkin kita boleh tambah ataupun ubah dari segi keluasan tu lah, untuk supaya dia dan sama ada ubah dekat sini atau ubah pada pemberatnya nanti untuk membalancekan dia punya, mendapat hasil yang lebih tepat. Betul. Sebenarnya untuk run this program pun, dari kalau negara maju banyak argument tentang perkara-perkara ni lah. Bagaimana meletak kriteria, bagaimana menyusun, bagaimana meletak skor dan sebagainya lah. Benda tu subjektif lah. Dan saya raikan pandangan daripada Puan Rokiah. Cumanya tadi saya dia bukannya nama dia pun multi criteria decision making. So dia bukan kriteria tunggal untuk dia pilih satu itu saja. So dia akan compute yang lain juga. Yang mana otak kita tak mampu. Sebab tu kita guna bantuan ini. Pelbagai kriteria ini dia campur tolak dan sebagainya, baru dihasilkan yang lain. Yang tu yang dia punya uniqueness of perkara ini lah. Okey, boleh saya move ke yang persoalan yang kedua, berkenaan dengan penduduk itu adalah penduduk semasa lah. Dan sebagaimana yang saya maklumkan tadi, 250,000 projection. Sekarang 285, projection 450. 450, saya betulkan fakta tadi yang awal tadi. 450,000, which mean 8 atau 9 tapak diperlukan. So yang ini adalah juga daripada garis panduan yang kita ambil dan kita nilaikan dengan penduduk semasa lah. Maksudnya kriteria yang diletakkan 50,000 adalah data semasa lah. Ya. Yeah. Okey. Okey, yang ketiga berkenaan dengan berdekatan dengan kawasan tumpuan. Memang kalau kita susun kriteria itu berdekatan dengan kawasan tumpuan, yang mana maksud berdekatan dengan kawasan tumpuan ini perumahan, institusi dan kemudahan masyarakat, komersial dari keseluruhan daerah, nilainya memang kecil, ataupun peta pun kalau kita tengok dia punya taburan tu sangat minimal lah. So seboleh mungkin kita minta software ini ataupun bantuan ini supaya lot-lot yang dipilih itu adalah, sebab tu kita letak lebih dekat lebih baik lah. So agaknya dia dah campur tolak apa semua, dia pilih yang itu yang terdekat bagi dia lah setakat inilah. So sebab mungkin ada lot-lot yang tidak memenuhi kriteria yang lain. Itu maksud dia lah. Saya rasa tiga yang saya respon tu. Cuma saya boleh tanya, sebab kalau ikut yang sub-kriteria lain dia ada diberikan skor lah. Jadi sebab saya kurang faham, jadi nak belajar juga. Bila dikatakan dalam indikator tu tidak dinyatakan skor, tetapi dia lebih dekat lebih baik, dan bila macam mana tafsiran, saya faham lebih dekat lebih baik, tapi bila tak ada skor tu macam mana pengiraan tu dibuat lah, kalau boleh dijelaskan lah. Sebab yang saya faham, bila kita meletakkan skor dan pengukuran ni, kemudian kita akan menentukan dari segi priority ranking pemberat di slide yang slide nombor 20. So itulah yang kali pemahaman saya. Betul kan saya kalau saya silap, setelah kita meletakkan menentukan kriteria dan sub-kriteria serta scoring, kemudian next step kita perlu meletakkan priority ranking method, ranking kriteria tersebut pemberatnya berapa. So dan sebagaimana yang Cik Sabri maklumkan, berdasarkan penetapan ini, software ini akan calculate dan buat analyze data tersebut dan menentukan tapak-tapak output, macam dia buat seed map lah, macam tu. Jadi itu yang saya kurang jelas. Maksudnya kalau dari segi scoringnya tu, bila statement tu lebih dekat lebih baik, memang kita faham lagi dekat lagi baik, tapi bagaimana scoring dia tu kan, sebab yang lain-lain ni kita nampak secara jelas koordinasi. Soalan yang sama pernah ditanya oleh pengarah saya sendiri dan ahli mesyuarat di dalam ibu pejabat lah. So memang dia tak ada satu amount, tapi kita boleh buat amount itu. Cumanya di dalam software ini dia akan compute which is the highest, which is the endest, paling dekat dan paling jauh, dan dia akan buat range dalam 1 atau 3 skala.
Maknanya dekat, sederhana dekat dan jauh. Dia sendiri yang akan generate. Kalau nak calculate yang persoalan Puan Rokia maklumkan tadi, hasil itu kita boleh calculate lah by manually berdasarkan peta yang terhasil secara terperinci lah. Tapi kita tak berhasrat untuk calculate benda itulah sebab dia dah bantu kita. Buat apa kita nak calculate lagi kan? So apa yang saya faham, kalau manually dia generate, contohnya daripada sungai, dia akan ambil titik yang paling jauh tu, range tu dia akan bagikan 3 atau 4 slice lah. So dalam 3 range tu dia akan generate yang ini yang lebih dekat, yang ini sederhana, yang ini jauh. Itu dia punya technical. Sebab masa kajian RP, masa proses kajian RP sebelum ini di bawah sektor penggandaan wang, seingat saya tim JIS pada ketika itu dia dah buat analisis radius dan catchment area bagi satu mengambil kira dan yang saya terfikir dengan reserve sedia ada. Maksudnya dia akan satu lagi kriteria, sekiranya tu nak ada reserve sedia ada dalam catchment berapa tu, so kawasan tu dah ada sedia ada lah. Maksudnya itu mungkin saya tak pasti lah dia akan dikira pemberat ataupun minus mark untuk analisis tersebut. Sebab kemana satu contoh, kalau kita melihat pada unjuran penduduk, memang kawasan bandar atau kawasan tabuh lah yang akan secara logiknya akan terpilih. Tetapi contoh sebagai kawasan bandar pula, kawasan Mukir Bandar dan juga Marani Township, dia agak besar dan ada kawasan-kawasan yang telah pun ada reserve kawasan lapang. Jadi saya melihat tiada keperluan kalau kawasan tu dan berhampiran dalam berapa kilometer sama ada within walkable distance atau berapa kilometer radius, sekiranya telah ada reserve sedia ada, mungkin kawasan-kawasan tu dah perlu dikeluarkan daripada unjuran analisis ni lah. Jadi dia tak bertindak fungsi dia dan boleh kata kepada population yang lain. Tak silap saya, bilangan 1 NCRP telah saya bawa hasil daripada GIS punya sektor radius kawasan lapang tu lah. Tapi bila saya tengok semula, radius yang dibuat itu adalah kawasan lapang ataupun lot hierarki lot permainan. Kawasan lapang yang bukan hierarki taman perbandaran pun. So kalau kita tak ambil kira pun tak jadi masalah, sebab dia hierarki yang lain untuk kategori kawasan lapang. Yang ini adalah kategori yang next, taman selepas taman perbayaran kedua atau ketiga punya hierarki kawasan lapang lah. So namun begitu, pandangan daripada Puan Rokia tadi boleh juga kita ambil, kita akan tengok kembali dari segi overlay. Tapi so far yang kita dah semakan bersilang dengan lot-lot yang seboleh mungkin kita nak cuba dekatkan ataupun hampiri kawasan reserve taman lapang sedia ada, memang tak ada, memang tak jumpa sebab dia dikelilingi oleh kawasan industri, kawasan tepu benih sedia ada dan sebagainya. Cukup luas. Tak cukup untuk comply dia punya keluasan itu. Kalau ada pun mungkin dia scattered dan sebagainya lah. Okey, faham. Okey, ada lagi? Masuk dalam Masa ni itu je, Rokia. Ada nak kerti kata lain, Puan Rokia mencadangkan kriteria ini mungkin ada perlu ditambah baik ataupun diubah untuk dapat hasil yang lebih sesuai lah. Walaupun kalau kita tengok secara asasnya, secara dasarnya, kriteria dan sub kriteria berjugak dengan skor telah dibuat oleh pihak PPZS lah. Sebab tu kalau kita tengok 7 tapak yang ditandangkan tadi, kita ambil kriteria-kriteria ni memang bertepatan lah, dekat, luas, luasan sesuai dan sebagainya. Cuma curious daripada Puan Rokia, mungkin kenapa tak ambil kawasan apa yang sedia ada boleh dibesarkan, tapi itu dah dijawabkan. So sekarang kita nak ubah atau kita nak pilih. Kita nak ubah kriteria, mungkin ada result yang lain yang mungkin lebih kurang sama dengan yang ini, ataupun kita pilih apa yang telah disarankan oleh pihak PPZS. Ada 7 tapak tadi, 1 kita buang confirm sebab memang keseluruhan kawasan tu PIJ punya projek, ataupun kita tunggu sekali lagi untuk pihak PPZS come out dengan 1 lagi kriteria-kriteria dan sub kriteria untuk kita dapatkan cadangan tapak sesi kedua. Mungkin kita boleh bandingkan dengan sesi pertama lagi lah. Ada pandangan?
Kalau tidak kita pilih. Tuan Musi, saya pandangan lah. Tadi Tuan Musi sebutkan yang tentang sama ada kita nak membesarkan Rizal Kawasan Lapang sedia ada atau tidak, dan dijelaskan oleh Encik Sebuddin. Tapi sebenarnya intensi saya bukan untuk membesarkan Rizal Kawasan Lapang sedia ada. Cuma saya punya concern adalah mungkin peletakan Rizal Kawasan Lapang sedia ada itu boleh dijadikan satu kriteria untuk eliminate kawasan tersebut daripada daripada cadangan. Bukan nak besarkan Rizal Kawasan Lapang. Tapi eliminasi. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau ikutkan cadangan kita ni lebih kepada mewujudkan satu tapak taman bandaran lah. Okey, yang berkuasaan 12.3 hektar ataupun 5 hektar. Adakah sebab dari segi keluasan kawasan lapang ni dia ada beberapa hierarki, dan ini kalau saya fahamkan ini antara hierarki tertinggi lah untuk kawasan taman wilayah tinggi. Taman wilayah tinggi. Okey, tapi taman wilayah pun dari segi keperluannya dikata lebih besar lah. Cuma di bawah taman bandaran, taman wilayah yang pertama, taman bandaran yang kedua, segi yang ketiga, apa dengan kawasan? Kalau tak silap saya, yang taman bandaran atau taman tempatan ni hierarki selepas kawasan lapang yang taman permainan tu lah. Dia hierarki kedua ataupun hierarki ketiga daripada bawah lah. Yang cater untuk localize penduduk tempatan. So dia punya penduduk pun dalam lingkungan tadi tu lah 50,000 penduduk. Sebab tu dalam unjuran yang RTD tu memerlukan 7 hingga 8 tapak kawasan taman tempatan atau taman bandaran ini yang ideal untuk suit kepada keperluan penduduk tadi lah. Dia ada hierarki yang lebih tinggi lagi, taman wilayah, taman ada lagi, saya lupa dia punya, ada 3-4 kategori. Tapi yang tujuan hari ini adalah untuk ni lah, untuk kategori yang ini. Ya, saya faham. Dan sekarang pada saya isu itu lah, kita nak ubah kriteria. Bila kita ubah saja mungkin kita dapat nampak yang baru. Tanpa kita buat pemilihan masa mana kriteria dan kriteria telah dinyatakan oleh pihak PPZX tadi. Ada baiknya juga apa cadangan Kepala Wakil tadi, mungkin ada masuk kriteria lain, dia akan berubah lah. Bukan yang ni, mungkin yang lain. Bukannya, mungkin ambil kira jumlah penduduk tadi yang ditikaikan. Kemudian ada 3 perkara tadi kan, yang Kepala Wakil sebut tadi. Itulah. Cuma Tuan kalau melihat kepada, saya tak ada masalah sebenarnya kalau kita nak ni, cuma kalau kita sekarang ni ada 7 nampak yang tadi pun ada kat bypass tu, ada 7 tapak lah kalau ikut yang cadangan berdasarkan kriteria sekarang, yang mana selama ni Tuan Musi tadi tapak 1 memang dah out lah, dan yang kedua sebab tapak 1 ni pun berhampiran dengan Taman Tanjung Mas yang dalam distance yang lebih kurang. That's why saya nampak kat situ mungkin dari segi pemberat ranking method ataupun skor tu, skor mungkin okey, tapi ranking method lah kot untuk ni. Yang kemudian tapak kedua dekat Mall Bypass, sebenarnya Tuan Musi sebut memang dari segi accessibility cantik lah. Tapak ketiga pula sebab saya lihat ada lot yang terpisah, jadi mungkin lot yang terpisah tu tak sesuai lah, kita tak boleh nak gunakan secara optimum. Tapak keempat pula dia berhampiran dengan kawasan committed, walaupun bila tanah semasa masih boleh dibangunkan, tapi sebahagiannya telah ada ni, dan mana kan ada cadangan daripada pihak-pihak tertentu lah untuk ni. Manakala tapak 5, 6 dan 7 pula dia berada di luar kawasan pembangunan. Yang saya nampak secara kasar lah daripada ni. 5, 6 dan 7 secara pandangan peribadi saya berdasarkan kepada zoning dan kawasan serta ketersediaan pembangunan belum ada keperluan lah, dan juga dari segi populasi. Sebab tu tadi soalan saya, dari segi populasi tu adakah populasi unjuran ataupun sedia ada. So, kalau 5, 6 dan 7 ni memang populasinya tak ada lagi lah kat sini. Itu saya contoh. Terima kasih. Lagi pandangan ada apa? Okey, seterusnya misalnya kalau kita pilih lah antara kalau boleh silakan masalah. Kalau lihat daripada pemilihan kriteria tu, ada satu lah saya rasa perlu diambil kira, iaitu segi geografi tapak.
Dia takut nanti bila kita dah pilih tapi tapak tu tak sesuai untuk dibangun sebagai kuasa lapar dan memerlukan kos yang lagi tinggi. Tak Kita makan sebagainya. Okey, baik. Okey, misalnya tapi salah satu kriteria lain, salah satu perkara yang perlu kita buat depan ni adalah zoningkan tempat tu. Kemudian nak buat HBT atau macam mana? Nak buat HBT. So, tuan-tuan ada pandangan? Kat bypass nampak cantik lah. Ataupun kita sekali lagi dengan kriteria-kriteria yang tertentu, mana termasuk yang Puan Sarah sebutkan tadi, rendah dan sebagainya, tak dimasukkan kan labeling untuk menghubungi dia. Saya pasti berapa persen dalam daerah Muar yang tinggi sangat kecil kan. So kalau dimasukkan kriteria itu pun dia hanya menyumbang sedikit sajalah dari segi anjakan dia tu. Kecuali kalau kita dah betul-betul identify site specific tu, kita boleh. Mungkin juga kalau kita masuk kriteria-kriteria lain ini juga tapak yang dia pilih. Mungkin juga. So, dia akan sedikit sajalah yang berbeza. cuma Cuma buat ni? Cik Sabudin? yang ni kita run kalau ikut masa sebulan 2 bulan. Sebab dia mengambil masa tuan. Lagi satu dari segi data. Data kalau tak cantik, dia akan tak baca, dia tak akan jadi hasil macam tu lah. So data nak kena cantik lah. So data bila dah cantik, kalau ada lompong kita kena baiki dan sebagainya. Yang tu depends on data dan proses yang dijalankan oleh ni lah. Tapi disebabkan tadi saya cakap compact tu, kita buat run laju lah. Ada 2-3 komputer yang akan run, yang bantu saya ni lah, saya punya assistant. Mohon pandangan. Dia dah buat, ada, dia nak play. Tapi kriteria-kriteria tu ada pandangan-pandangan rakan-rakan kita lah. Sebab akhir kita punya baby juga. Okey, kalau boleh saya bagi idea ataupun macam mana dari segi kita nak bergerak ni. Satu, bagaimana yang Tuan Wadipi maksudkan tadi, pilih 6 lah kalau ikut yang ni. 6, satu daripada 6 lah, 1/6 pilih. Dan insyaAllah kita boleh bantu dari segi 1 hingga 6 tu, keutamaan dia yang mana. Yang tu pun ada, kita boleh masukkan, dipanggil multi criteria analysis based on apa yang kita nak bagi keutamaan kepada tapak itu. So nanti dia akan pilih lah tapak mana yang keutamaan lah based on kriteria itulah. Tapi itu next task, kalau PPZS boleh bantu rakan strategik MPM untuk Terima dia. kasih banyak. Okey, saya rasa itu lebih sesuai lah. Kita pun tak nak buang masa lagi. Dan kita ada 1 hingga 7, 1 dah terbuang, 4, 5, 6 pada pandangan saya tak sesuai. Jauh kita nak buat itu pun siapa nak pergi nanti. So kita ada 2, 3, 4 sahaja. 2, 3, 4. Okey, baik. Tuan Wadipi telah tapis tadi 2, 3, 4. PPZS akan bantu 2, 3, 4 itu yang mana prioriti. Boleh Tuan? Boleh. So nanti bila kita dah ada tapak, satu tapak itu, the next mesyuarat, kita akan panggil JLN untuk knowledge sharing dan saya akan bentangkan progres tapak mana yang boleh menjadi keutamaan. Boleh cadangan tadi. Sudi jabatan. Kalau okey apa? Pernah dah tak banyak ni. Lain. Silakan. Kan bagi pandangan saya lah, kalau tapak tu jauh, dia tak sesuai kan. Ya. Bagi orang yang duduk kat tengah-tengah, semua macam dekat Tekong ke, kalau kita suggest kat sana pun bagi dia tak jauh. Kita yang duduk sini dia tak jauh. Tapi mungkin ada kesusahan nak boleh dipertimbangkan sebab kalau kita buat taman bandaran, benda tu satu benda yang menarik orang akan pergi. Satu tarikan lah, pada pandangan saya lah. Okey, tengah-tengah antara Bukit Kepong kawasan Bukit Kepong. Tengah-tengah Bukit Pasir kan. Dia jauh sana, tak jauh. Ya, dalam kawasan ni Bukit Pasir tak termasuk. Okey, cuma kerisauan itu pastinya ada, yang mana satu jauh, mana satu dekat. Cuma saya punya dari segi planning punya method, sebenarnya menjelang 2030 Muar memerlukan 7 atau 8 tapak taman perbadaran.
Yang ini adalah yang pertama. So mungkin dia akan tidak menyebelahi penduduk sebelah sana. Tapi for the time being ataupun coming soon akan ada juga sebelah sana mengikut taburan yang sekata nanti. Kalau MPM ada duit lah kan. Mesti saya berpandangan pada yang sama dengan Cik saya fikir. Sebab that's why kita ada penetapan kriteria tadi tentang penduduk, berdekatan bersentuhan dan lain-lain. Dan kalau saya faham maksud Puan Ain, maksudnya pusat Taman Bandaran akan jadi kawasan tumpuan. Tapi sebagai dimaklumkan, sebenarnya kita nak jawab kepada isu kekurangan reservoir salapan dalam daerah Muar dan keperluannya di mana buat masa ini. Menjelang 23 dan yang itu mungkin perancang akan datang. Cuma satu, saya macam yang Tuan Munshi sebutlah, untuk yang cadangan berhampiran Muar Bypass tu memang dari segi lokasinya strategik. Cuma kita dah terhad kepada 3 tapak sahaja. Tapi 3 tapak, sebab yang lain tu nampak macam dari segi zoning dan ketersediaan jarak daripada kawasan pembangunan dan lain-lain tu dilihat macam kurang hilang. Cuma saya memohon, boleh ke sebab kriteria kita faham tadi telah dijelaskan, cuma dari segi penentuan pemberat tadi bagi setiap kriteria tu, boleh tak kalau kita try run lagi sekali dengan memberi priority pemberat tu dengan mewaspadai pendetailan pada sub-kriteria tadi, adakah akan memberi cadangan yang berbeza ataupun sama? Kalau dah sama dan membuktikan memang tapak tu totally sesuai lah. Tapi mungkin bila kita mendetailkan lagi sub-kriteria dan melihat kepada penentuan resulting weight bagi setiap sub-kriteria tu, dan perkara ketiga adalah melibatkan kos. Sebab dan salah satu faktor penting, benda ni akan dibuat secara PBT dan dia akan melibatkan kos yang tinggi lah. So tu pun nak kena lihat juga. Terima kasih. Okey, tentang susunan weightage ranking order ataupun kriteria tadi tu, tak silap saya kita dah run Cik Hafiz 2-3 kali 3 kali dengan susunan yang berbeza. Hasilnya sama sama, hasilnya sama. Macam tu juga dia punya hasil lah. Hijau, kuning, yang tu lah, yang hijau, kawasan hijau tu. Cumanya yang kriteria tadi tu, betul, kita ada satu sesi nanti, FGD, yang akan membincangkan perkara itulah. So yang tu nanti kita dapat pandangan daripada jabatan stakeholder yang lain juga, termasuk mungkin wakil persatuan penduduk, yang mana saya difahamkan nanti ada kebun komuniti kan dicadangkan di situ. Mungkin buat masa ini tidak ada kriteria yang kebun komuniti tu. So nanti di FGD tu mungkin ada satu kriteria lain yang boleh selected untuk kebun komuniti. Dan kriteria-kriteria yang disyorkan seperti Puan Rokia beritahu tadi, kita akan bincangkan nanti dalam FGD. Namun dia bergantung kepada kedapatan data tersebut. Jika kriteria itu ada sekalipun tapi data tidak ada, tidak juga boleh dibuatlah, tidak boleh membantu. So kita kena create data pula baru. So ada melibatkan long term period untuk kerja lah. Mungkin cara saya di period ini, sebagai disebut kita dah shortlist 3 tapak, tapi kita dapatkan info dulu daripada pejabat tanah dari segi status syarat tanah tapak ini. Kegemaran saya sekiranya telah ada kelulusan ubah syarat tanah bagi tapak-tapak ini kepada bangunan ataupun komersial, yang mana dia akan memberi implikasi yang sangat besar pada nilai tanah tersebut kalau menjadi begitu. Saya dah buat semakan bersilang dengan pejabat tanah untuk tapak semua ni. Kemudian saya akan buat lagi sekali lah untuk perincian dengan pejabat tanah. Kerana pejabat tanah juga rakan strategi kita lah yang membantu untuk menghasilkan perkara ini, Tuan. Okay. So boleh kita buat misal macam tu kan? Kita pilih 3 tapak ni, nanti pihak DPZS akan come out lagi dengan antara 3 ni mana yang lebih sesuai. Dan kita akan, kalau misalnya tapak cadangan lain, untuk kriteria-kriteria lain kita akan bincang dalam FGD nanti. Boleh? Itu. Boleh. Okey, ada apa pun? Boleh ya? Yang lain ada apa pun? Tak ada. Okey, seterusnya. Terima kasih dah ni. Dah habislah saya punya sesi untuk
yang Yang ni kan. Untuk penanganan status oleh jabatan. Ringkasan ada tak? Itu dalam tak ada ringkasan je. FDD. Ni apa ni? FDD. Cuma Tuan YDP, saya perlu keluar kot. Dah habis untuk yang ni. Cuma saya punya pengarah kirim salam lah, dia tak dapat hadir. Terima kasih. Dia ada mesyuarat dengan pejabat. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih Tuan YDP. Untuk tujuan perkara ni kita jumpa untuk next session lah. Saya akan communicate dengan jawatan perancang dengan jawatan langsung. Ini baru apa nak salin dulu. Sebelum mungkin lah. Kerja dia. Okey Tuan, terima kasih. Assalamualaikum.